Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar ibu bapa ataupun murid-murid serta abang ke kakak ke. Okey, kita buat hari ini kita akan sambung sesi tuition matematik kita kali ini dengan sambungan untuk tambah dengan mengumpul semula. Tambah dengan mengumpul semula. Sebelum ini kita sudah belajar tambah tanpa mengumpul semula, tidak mengumpul semula. Dan hari ini kita akan belajar tambah dengan mengumpul semula. Selalu bila kita sebut ini murid-murid akan confuse, akan keliru. Okey, sebab itu kadang-kadang saya tidak akan bagi tahu dengan murid apa itu kumpul semula, apa itu tanpa mengumpul semula. So mereka, bagi saya, mereka tidak perlu pun tahu benda ni. Cuma untuk kita membezakan. Okey, terutama kalau macam kita parents yang nak ajar anak kita, adik kita, jadi dia ada perbezaan untuk memudahkan kita bagi latihan dengan mereka ataupun memudahkan mereka faham. Okey, sebelum itu video ini saya buat bukan khusus untuk murid tahun 1, 2, 3. Bukan khusus kepada mereka sebenarnya. Video ini saya buat sebenarnya kepada ibu bapa ataupun kepada parents, kepada penjaga ataupun abang, kakak, untuk membantu murid kita buat. Sebab kalau kita buat video, murid kalau dia hanya tengok tanpa bimbingan daripada orang dewasa, dia akan menjadi lebih susah. Jadi video ini sepatutnya ditonton bersama dengan ibu bapa, penjaga ataupun parents ataupun abang kakak lah, dan dibuat bersama. Okey, baik. Okay. Seperti yang saya sudah buat sebelum ini, saya sudah terangkan apabila tahun 1, tahun 2, tahun 3, digit dia akan bertambah. Okey, digit dia akan bertambah daripada 2 digit pergi ke 3 digit, pergi ke 4 digit, dan begitu juga seterusnya apabila naik tahun 4, tahun 5, tahun 6, digit dia akan bertambah. Okey, tetapi seperti yang saya sudah bagi tahu sebelum ini, konsep tambah, konsep tolak, darab dan bahagi tetap sama. Nombor kecil, nombor besar, digit banyak, digit kecil, semua tetap sama. Konsep dia tetap sama. Okey. Dan hari ini kita akan belajar tambah dengan mengumpul semula. Apakah tambah dengan mengumpul semula? Okey. Tak perlu ingatlah apa tambah mengumpul semula ke apa. Yang perlu ingat ialah cara yang kita nak ajar hari ini. Okey, yang cikgu nak ajar hari ini ialah, baik, kita tengok kita ada nombor 18 tambah 34. 18 ditambah 34, ataupun untuk pelajar-pelajar yang di Sarawak kita sudah gunakan English, right? So sini 18 plus 34. 18 plus 34. Okay. Before you start anything, I always to make sure the student draw the lines to make sure all the numbers get into the right place. Alright. Contoh dekat sini ialah ones ataupun ones. Ones ini ialah rumah sa. Dalam bahasa Malaysianya ialah satu, ones. Okay. And then ini ialah tens, puluh. Okay, puluh. Okay. So ingat, konsep matematik yang paling memang common sekali ialah kita mesti buat nombor penambahan daripada belakang ataupun sebelah kanan. Ataupun sebenarnya ialah kita mesti menambah ataupun menolak daripada nombor rumah sa, Tapi kalau saya selalu beritahu dengan murid, kita akan kata ambil yang sebelah kanan sekali. Ambil yang paling sebelah kanan sekali, kemudian baru bergerak ke sebelah kiri. Ingat, daripada sebelah kanan, belakang sekali. Okey. So, dekat sini kita ada 18 tambah 34. 18 plus 24. Jadi apabila kita sudah buat garisan macam ini, baru murid kita akan nampak yang dia boleh 8 tambah 4. Dia akan pergi ke bawah. Okey, 8 tambah 4 dia akan pergi ke bawah. Okey. Dan bila dia buat di garis ini, jawapan dia tidak akan lari. Okey, jawapan dia tidak lari. So itu adalah tujuan utama kenapa saya sentiasa
meminta murid kita untuk buat garis. Okey, minta mereka untuk buat garis. Okey. Sebab apabila darjah 1, mereka akan saya bagi contoh kadang-kadang jawapan mereka saya bagi contoh 18 tambah 34. Kadang-kadang dia buat macam ni lah, macam kita dulu-dulu kan 8. Okey, 12 dan 5. Okey, dia buat macam ni lah, cincai ataupun erti kata lain, dia tidak berada di rumah yang betul. Kenapa dia tidak berada di rumah yang betul? Sebab tiada garis untuk tidak ada petak untuk dia letak. Apabila benda ini menjadi kebiasaan, mungkin pada tahun 1, tahun 2 dia tidak nampak apa yang akan berlaku. Tetapi bila dia sudah pergi ke nombor yang lebih besar, mereka akan keliru dengan petak-petak ini dan menyebabkan operasi mengumpul semula itu akan salah. So itu kita boleh tengok apabila pelajar itu berdarjah 4, darjah 5, darjah 6, dia boleh buat tambah tetapi jawapan akhirnya salah. Dia boleh buat tambah, mengumpul semula, tanpa mengumpul semula boleh, tetapi di akhirnya nanti jawapan dia selalu salah. Kenapa? Kerana benda ini kita sudah nampak, kita sudah mengajar beberapa tahun, puluh tahun, kita nampak kelemahan dia ialah apabila tahun 1 dia tidak menggunakan petak dengan betul. Okey. So itulah orang buat buku latihan matematik tu ada petak kan. So itu orang buat petak. Tetapi masalahnya dalam buku latihan ataupun dalam buku kerja matematik kita tu dia tidak ada petak. Dia tidak ada petak. Okey, even dia kalau dia bagi soalan macam ini pun di bawahnya tidak ada petak. Okey, that's why saya akan minta mereka buat garis macam ini supaya mereka tahu, supaya dia takkan lari jauh. Okey, tak kena. Okey. Sekarang 8 tambah 4 macam biasa, nombor. Ingat yang kita belajar sebelum ini, nombor yang besar kita letakkan di dalam otak kita dan nombor yang kecil letakkan di jari. Okey. 8 tambah 4 ataupun kalau untuk darjah 1, tahun 1 ini konsep yang kita selalu pakai ialah buat counters lah, pengira. Okay, contoh sini 1, 2, 3, 4. Ingat masuk yang kelima ikat. 1, 2, 3, 4, 5 ikat. 5, 6, 7, 8. Okay. Boleh Kenapa ikat? Supaya kita tahu ini 5. Kebanyakan saya tengok ada yang buat macam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apabila dia nak tambah lagi dia akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi panjang pula pengiraan ni kan. Jadi cara saya sendiri, cikgu akan ajar mereka untuk ikat dia. Apabila masuk nombor 5 ikat. Okey, ikat supaya senang. Contoh di sini 1, 2, 3, 4, 5 ikat. Jadi dia akan tahu ini ialah 5, 6, 7, 8. Apabila dia nak kira semula nanti, dia hanya sebut ini dia sudah dalam otak dia 5, 6, 7, 8. Dia tidak perlu bermula lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan? Jadi 5, 6, 7, 8. Okey, sini 4. 1, 2, 3, 4. Okey. So sama ada dia nak tulis semula di sini ataupun kira balik semua di sini. Contoh dia kira semua sini kan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, 12. Jadi nombor ini 12 di sini kan, 8 tambah 4 ialah 12. Okey. Ini ialah jawapan dia, 12. Ingat, untuk yang sebelum ini saya sudah bagi tahu. Saya suka bagi tahu dengan pelajar kita, murid kita. Saya ambil pengumpulkan yang paling senang. Satu tandas, satu orang saja boleh masuk, kan? Satu mangkuk tandas seorang saja boleh pakai. Tak dapat 2-3 orang, kan? Jadi konsep dia sama. Saya kata satu petak, satu nombor saja. Sekarang satu petak ini, kita tengok petak ini ada berapa orang sudah? Okey. Tengok petak kan. Dalam petak ini ada berapa digit? Ada 2 kan? Ada 2 digit. Digit yang nombor 1, nombor 2. Digit 1, digit 2. Ada 2 digit. Okey, konsep dia ialah satu petak, satu nombor. Di sini ialah kepentingan
untuk faham konsep petak, buku latihan dan petak-petak itu. Okay. Satu petak, satu nombor. Jadi macam mana situasi sekarang? Kita ada dua. Saya bagi tahu dengan pelajar-pelajar kita. Ada dua orang dalam satu tandas. Jadi macam mana nak kencing, nak pergi ni? Jadi mereka kata seorang keluar. Okay, bila seorang keluar, maksudnya setiap tandas itu memang satu orang saja boleh guna. Okay, yang satu akan keluar. Okay. Siapa yang akan keluar? Macam mana kita nak tentukan siapa yang akan keluar? Okay. Kalau dia keluar, saya tengok bagi contoh. Kalau nombor 2 ni yang keluar, pergi ke belakang, dekat sini tidak ada bilik lagi. Dia tidak ada bilik lagi. Jadi yang ini terpaksa berpindah pergi ke bilik sebelah. Betul, dia pergi tandas sebelah. Kan? Dekat sini sudah tidak ada tandas. Yang ini jadi pergi ke sebelah sini. Okay, jadi nombor 1 ini kita sepatutnya dia akan dibawa pergi ke sini. Okey, dia akan dibawa pergi ke sini. Ada beberapa kaedah, ada cikgu gunakan letak di atas, tambah dulu, kemudian buat lepas tu. Ada cikgu gunakan kaedah dia letak di sini dulu. Dia letak di sini dulu, tambah ini, kemudian tambah ini, baru dia dapat jawapan. Okey, cara saya yang paling senang sebab saya tidak nak kelirukan, murid kita letak saja naik atas. Letak saja atas. Ini, okey. Letak dan selesaikan terus. Okey. Bila dia 12, jawapan 12 masuk sini, ada dua nombor, ada dua digit di sini. Jadi digit yang sebelah sini naik ke atas. Okey, 1 tambah 1. Okey. Saya akan selalu buat dia akan jadi 3 nombor. Jangan lupa untuk menambah ketiga-tiga nombor ini. Kebanyakan murid kita lupa. Dia buat okey, 1 tambah 3 4 dia teruskan. Tapi dia lupa. So itu saya lebih suka apabila nombor sebaik saja nombor yang sebelah ini naik, selesaikan terus supaya tidak lupa. Okey. Naikkan terus. Jadi 1 tambah 1 2. Saya akan suruh mereka tulis 2 sini. Okey. 2 1 tambah 1 tambah 1 2. Okey, 2 letak di sini terus, kemudian baru dia tambah lagi. Okey, 2 tambah 3. Okey, macam biasa, konsep yang sama, nombor yang besar di otak, nombor yang kecil di jari. 3 4 5. 3 4 5. Okey, 5. Okey. Boleh faham? Okey, ini saya ambil contoh daripada buku teks kita. Jadi apabila murid-murid kita buat, dia akan nampak soalan yang sama. Okey. Saya ulang sekali lagi. 8 tambah 4. Apabila dia buat pengiraan counter macam ini, dia akan dapat jawapan 12. 12. Ini jawapannya 12. Jadi nombor ini nak dimasukkan di sini tidak dapat. Sebab apa? Kita perlu satu konsep yang betul. Satu petak, satu nombor. Ingat satu petak, satu nombor. Apabila dia ada petak di sini dan dua nombor, tidak boleh. Siapa yang kita nak pindahkan, siapa yang kita nak keluarkan? Kalau kita macam mana nak pilih? Kalau kita ingat kalau kita nak pindahkan nombor 2 yang di belakang ni, dia sudah tidak ada ruang di sini. Jadi kita paksa pindahkan nombor di sini kerana ada masih ruang di sini. Jadi dia akan naik atas dan dia perlu selesaikan. Dia perlu selesaikan terus. Jangan kemudian ada juga dia tidak salah, tetapi bagi saya agak kadang-kadang murid lupa kan. Dia kata okey, 1 letak atas terus. Jadi 1 tambah 3 4 tambah 1, dia naik semula. Okey, ada yang cara macam itu, tetapi bagi cikgu sendiri, cikgu tidak suka nak tinggalkan. Terus buat. 1 naik, 1 tambah 1 2, terus tulis 2 sini, 2 tambah 3 5. Terus selesai. Okey, dan contoh ini ialah contoh yang pertama. Cikgu ajar lagi contoh yang kedua. Kita akan jumpa soalan ini. Ini soalan daripada buku teks juga cikgu ambil supaya kamu cepat boleh faham. 3 plus 9 tambah 47. 39 plus 47. Okey, mesti ingat suruh minta mereka buat garis ataupun nak tambah lagi petak macam ini. Okey, apabila buat petak macam ini, kita sudah ingat. Bagi tahu dengan mereka iaitu nombor satu petak satu nombor. Okey. Konsep satu Malaysia lah ni. Okey, sekarang
mana duduk yang kita nak buat, depan ataupun belakang. Ingat, konsep dia tetap sama. Buat yang di sebelah kanan sekali, dibuat sebelah kanan. Seberapa banyak pun nombor mesti bermula daripada sebelah kanan ataupun rumah yang paling kecil sekali. Itu rumah sa ataupun wan. Selalu kalau murid cikgu akan suruh mereka tulis ini. Ones, tens, 100, 1000. Kalau yang darjah 3 ni kata sa, puluh, ratus ribu, kita suruh buat. Okey, kenapa? Supaya mereka tahu konsep nilai rumah dan nilai tempat. Okey, so 9 tambah 7. 9 tambah 7, either dia nak buat macam ini. Dia nak buat macam ini. Macam ini tadi ya, konsep. Kalau dia masih belum boleh menambah dengan cepat, kita boleh suruh mereka buat 1, 2, 3, 4, 5 ikat. 5 ikat. 5, 6, 7, 8, 9. Okey, sini ada berapa? 7 kan? Okey. 1, 2, 3, 4, 5 ikat. 5 ikat, 6, 7. Tu 7. Okey, so dia kata dia boleh kira 5. Ada murid cikgu yang ni kan, dia cepat kan, dia buat kira 5, sini 5, dia sudah tahu 10. Dia pandai 5 tambah 5, 10 saja. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Contoh sini 16. 16. Okey, 16. Jadi 16 sepatutnya masuk di sini kan. Sini ialah 16 16. Okey. Konsep satu petak satu nombor. Satu petak satu nombor ini mesti sangat penting. Jadi apabila kita ada satu petak dua nombor, maksudnya jawapan kita itu salah. Jawapan kita itu salah. Jadi macam mana nak betulkan? Ingat apabila kita letak sudah, kenapa something wrong? Mesti ingat satu petak satu nombor. Satu petak satu nombor. Dekat sini ada satu petak dua nombor, dua digit. Satu petak dua digit sudah. Ada dua digit kan? Okey, jadi kita mesti pindahkan. Macam mana? Siapa yang kita nak pindahkan di sini? Siapa yang kita nak pindahkan? Okey, kalau kita nak pindahkan 6, kita nak pindahkan di bilik yang terdekat pergi sini. Sini tidak ada rumah lagi, tidak ada bilik lagi untuk dia. Okey, kita terpaksa pindahkan yang di depan sini. Kerana apa? Kerana sini masih ada ruang untuk dia masuk. Okey, so kita padam. Dan dia akan naik ke sebelah sini. Okey, satu. Buat di atas. Ini rumah apa? Ini ialah rumah puluh. Ataupun tens. Okey, puluh. Satu. Selesaikan terus. Jangan tinggal. Jangan 3 tambah 4 baru tambah 1. Jangan. Sebab kadang-kadang 3 tambah 4 terus dapat jawapan, dia tinggalkan 1 sini tanpa ditambah. Ini adalah kesilapan ataupun kecuaian yang murid selalu kita jumpa. Apabila dia sudah biasa buat tambah-tambah, lupa dulu. Apabila dia buat, sudah dia masuk darjah 3, darjah 4, dia sudah terbiasa cuai. Ini markah yang sayang untuk kita buang lah. Okey, so kita selesaikan terus. 16 sehingga 16, 1 naik atas. Terus selesaikan 1 tambah 3. 1 tambah 3. Ingat konsep yang gunakan mental, iaitu 3 nombor yang besar letak di otak. Nombor yang besar letak di otak. 3, 1, 3, 4. Okey, tulis 4. Okey, 4 sekarang tambah dengan 4. Mana-mana? Okey, 4, 5, 6, 7, 8. 4 di otak, 4 ini di jari. 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so kita ada 8 di sini. Okey. Inilah yang dipanggil sebagai mengumpul semula. Apabila dia lebih, dia kumpul semula di sebelah. Itu maksud mengumpul semula. Tetapi untuk murid-murid kita tak perlu ajar pun dengan kumpul semula dia kena hafal. Ini dia tak perlu hafal. Teknik nama ni tak perlu hafal. Tetapi yang dia perlu hafal, yang dia perlu faham ialah cara menambah. Nama ini dia tak perlu hafal. Okey? Ada orang bertumbus-tumbus nak mengajar hafal, kena hafal. Tidak perlu hafal. Kerana bila kita hafal benda ini tidak keluar pun dalam ujian ke ataupun apa, tidak. Yang akan dia praktikkan dalam kehidupan seharian dia ialah benda ini. Benda ini tambah. Kalau dia jumpa terlebih, dia akan bawa ni. Dia tidak perlu ingat ini kumpul semula, tak perlu ingat. Tak perlu ingat. Untuk darjah 1, 2, 3 tak perlu ingat. Okey, sebab dia ada banyak benda yang dia nak ingat. Tak perlu ingat nama ini ya. Okey, tahun 2
kita beralih bagi tahun 2. Okey, tahun 2 nombor dia menjadi 3 digit. 1 2 3, 3 digit. 1 digit, 2 digit, 3 digit. So dia tambah 3 digit. Buat nombor 3 digit Okey. Di sini macam biasa kita minta mereka untuk buat garis. Buat garis Buat garis di sini, buat garis sini. Okay. Kalau murid saya memang secara automatically mereka akan buat macam ni. So saya akan tengok. Okey, saya akan tanya mereka. Okey, sini dan kebanyakan murid kita mereka akan terus tulis di sini. Ini rumah apa? Kerana ada soalan yang ni nanti akan tanya digit dan nilai tempat. That's why saya awal-awal masa buat macam ni kita sudah latih mereka. Okey, 7 tambah 8. 7 tambah 8 7 tambah 8 mana? 8 lebih besar 7 di jari kan? 8 ada 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Okey, tengok 15 di sini. Kita tengok 15. Ingat konsep satu nombor, satu petak satu nombor. Satu petak satu nombor. Sekarang ini ada 2 digit ni. Kan? Perasan kan? Ada 2 digit. Jadi konsep dia tidak boleh. Mesti satu petak satu nombor. Jadi macam biasa kita kena pindahkan nombor yang lebih ini naik ke atas sebelah sini dan selesaikan terus. Okey. 1 tambah 6. 1 tambah 6. Macam biasa 6 di otak, yang nombor yang besar di otak, nombor yang kecil di jari. 6 7. 6 7. Jadi tulis 7 di sini. 7. Selesaikan terus jangan tinggal. 7 tambah 5, 7 tambah 5. Okey. 7 5 7 8 9 10 11 12. Kita jumpa lagi sekali. Ada satu petak, ada dalam dia ada 2 orang. Dalam satu tandas ada 2 orang. Tak dapat. Tak boleh. Jadi seorang kena pindah. Okay, yang ini naik ke atas. Di atas selesaikan terus. Okey, 1 tambah 2. 3. Okey, 3 tambah 3 6. Okey. Contoh kalau jawapan dia kalau ada jawapan lagi contoh dia 16 contoh jawapan dia 16 pun tidak boleh ditinggalkan di sini, dia mesti naik pergi sebelah. Dia naik sebelah, apabila tidak ada nombor baru dia akan turun macam ini. Okey, tetapi disebabkan dia tidak ada nombor, tidak ada nombor, dia satu digit saja jadi betul. Okey. Seterusnya ialah tahun 3 pun sama. Okey, sama, konsep dia sama. Buat garis simple. Apabila dia sudah menguasai darjah 1, darjah 2, dia boleh buat darjah 3, 4, 5, 6, no worries. Dia memang akan boleh buat. Okey. Buat ini. Okey. 5, apa beza darjah tahun 1, tahun 2, tahun 3? Tidak ada beza kecuali tambah digit saja. Tambah sama. Mengumpul semula sama, tanpa mengumpul semula pun sama. Semua sama. Okey, so 5 tambah 7. 5 tambah 7. 5 tambah 7 12. Okey, 12. Kita ingat konsep dia tetap sama walaupun darjah 1, darjah 2. Okey. Satu petak, satu nombor. Ini sudah lebih. Ada 2 digit, satu naik ke sini. 1 tambah 1 2 tambah 9. Okey, 9. Ini 9 10 11. 9 10 11. 11 di sini kan? Betul. Tengok 11 di sini. Pakai konsep yang sama. Satu petak, satu nombor. Sekarang dia ada 2 kan? Okey, naik lagi. Keluarkan, naik di sini. Selesaikan lagi. 1 tambah 2 3. 3 tambah 2 3 tambah 9 3 kan? 9 10 11 12 masuk sini. Konsep yang sama. Ada satu petak, ada 2 nombor pula sini. Jadi naik. Ni naik atas. Naik atas sini. 1 tambah 3 4. 4 tambah 1 5. Okey. So kita akan dapat jawapan.
sini ada beberapa kali mengumpul semula. Kumpul semula, masuk tambah, lebih masuk sini, lebih masuk sini. Itu yang dipanggil dengan mengumpul semula. Tetapi tidak perlu ingat nama-nama dia, tapi hanya perlu faham cara tambah-tambah dia. Okey. Okey, sekarang saya ulang semula. Okey, untuk hari ini kita belajar tambah dengan mengumpul semula. Okey, dan tahun 1, tahun 2, tahun 3, digit dia akan semakin besar. 2 digit, 3 digit, 4 digit. Tapi konsep dia sama. Okey, tambah. Tahun dia ada 2 digit tambah. Untuk tahun 1 kita boleh gunakan counters macam ini. Macam ini. Dan fahamkan konsep satu petak satu nombor. Satu petak satu nombor ataupun satu petak satu digit. Satu petak satu digit. Kalau dia ada 2 digit macam ni, tak boleh. Ini konsep yang sangat penting untuk dibawa sampai bila-bila. Okey, satu petak. Sebab benda ini yang akan menyebabkan ramai murid kita akan salah nanti kalau dia tak faham konsep ini. Okey, bila faham konsep satu petak satu nombor, dia akan faham lebihan itu akan dibawa. Itu yang akan dibawa pergi ke sebelah. Okey. Ini dan tahun 2 sama juga, konsep yang sama, ada lebihan masuk sebelah, ada lebihan masuk sebelah. Dan tahun 3 nombor dia semakin besar, digit dia semakin besar, ada 4 digit. Konsep sama, satu petak, satu nombor, dan kemudian dia akan naik, lebihan dia akan naik sebelah, tambah, lebih, naik lagi sebelah, tambah, naik lagi sebelah, tambah. Okey? Okey. So, untuk latihan boleh untuk tahun 3 boleh rujuk muka surat 35, tahun 2 muka surat 57 dan tahun 1 muka surat 73. Okey. Saya rasa itu saja. Cikgu rasa itu saja untuk kali ini. Kita akan sambung video tuition kita yang akan datang. Okey. Selamat membuat latihan. Bye.